Perkataan ekonomi berasal daripada oikao Yunani dan nomos. Oikao bermaksud isi rumah, manakala nomos bermaksud peraturan isi rumah. Oleh itu, kita dapat membuat kesimpulan bahawa ekonomi adalah bidang sains sosial yang mengkaji usaha manusia untuk menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak tanpa had. Ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan lebih daripada satu aspek sistem ekonomi, mengandungi unsur-unsur kapitalis dan sosialis. Kebebasan lengkap ekonomi swasta termasuk pemilihan industri swasta. Untuk kebajikan sosial, pemeliharaan alam sekitar atau pemilikan aset atau sumber pengeluaran oleh negara. Sektor swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Kebebasan untuk memiliki faktor-faktor pengeluaran, kebebasan dalam penggunaan barangan dan perkhidmatan, pengilang bebas dalam membuat keputusan, memaksimumkan keuntungan. Barangan awam akan sentiasa ditawarkan dalam ekonomi dan tanggungjawab ini akan dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan akan menyediakan subsidi dalam sektor tertentu dan terakhir untuk kebajikan rakyat. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Sistem percukaian mengganggu kebajikan rakyat, menguntungkan golongan kaya, mengganggu aliran perjalanan perdagangan. Dengan mengamalkan sistem ekonomi campuran ini, Malaysia terus dilihat sebagai sebuah negara membangun. Ini boleh dibuktikan pada tahun 2012, ekonomi berjaya mencatatkan pertumbuhan yang merangsangkan dan lebih tinggi. Sehingga kini, Malaysia telah bekerja keras untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Sistem ekonomi campuran dalam sektor penerbangan di Malaysia. Perjalanan udara adalah sistem ekonomi campuran dalam sektor penerbangan di Malaysia. Perjalanan udara, salah satu industri yang menerima kesan paling teruk semasa COVID-19. Pembatalan penerbangan, larangan perjalanan atau sekatan penerbangan menyebabkan kesan terhadap industri penerbangan global. Menyebabkan kejatuhan harga saham syarikat. 140 daripada 195 buah negara di dunia telah mengambil langkah drastik termasuk mengenakan penutupan penuh, menutup lapangan terbang, mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan mereka sepenuhnya. Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Pada 16 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan di seluruh negara. Perjalanan pelancongan tempatan asing dan pelancong ke Malaysia juga disekat. Mengenakan syarat untuk warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang pulang dari luar negara. Pada 27 Mac 2020, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia menerbitkan laporan titik tinjauan industri penerbangan Malaysia Mac 2020. Menyemak semula ramalan lalu lintas penerbangan 2020 dari pertumbuhan antara 4.6% dan 5.7% dari tahun ke tahun kepada pengucupan antara negatif 36.2% dan negatif 38.1% dari tahun ke tahun kerana permintaan untuk perjalanan pengangkutan udara. Persekitaran makro yang mempengaruhi syarikat-syarikat penerbangan. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia melaporkan prospek suram pada tahun 2020 untuk pasaran perkhidmatan penerbangan Malaysia di mana pendapatan yang berisiko untuk syarikat penerbangan dan pengendali lapangan terbang Malaysia dianggarkan berjumlah 7.2 bilion pada tahun 2020. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia meramalkan
bahawa penurunan ketara dalam kedatangan dan penerimaan pelancong, lalu lintas penumpang serta pendapatan yang rendah disebabkan oleh permintaan perjalanan udara yang lebih rendah. Faktor ekonomi. Reputasi syarikat penerbangan akan menjadi lebih buruk jika pandemik COVID-19 tidak dibendung. 7.3 juta tempat duduk telah dibatalkan, mewakili 8.6% dari jumlah kapasiti tempat duduk untuk syarikat penerbangan Malaysia. Sebanyak 6.7 juta iaitu 24.5% dari jumlah keseluruhan kapasiti tempat duduk untuk syarikat penerbangan asing. 13,000 pekerja pilihan Malaysia Airlines Berhad MAS mengambil 3 bulan cuti tanpa gaji atau 5 hari cuti tanpa gaji sebulan untuk jangka masa 3 bulan. Kumpulan AirAsia menawarkan pengorbanan gaji secara sukarela antara 100% hingga paling rendah iaitu 15% dalam usaha untuk mengurus dan membendung pembiayaan dalam pandemik COVID-19. Faktor politik. Kerajaan mengumumkan pakej ransangan ekonomi 2020 sebagai pakej ransangan untuk mengurangkan kesan ekonomi. Penangguhan sementara pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan untuk perniagaan di sektor pelancongan. Potongan 15% sementara atas bil elektrik kepada mereka yang berada di sektor pelancongan. Pengecualian sementara hotel dan syarikat berkaitan perjalanan dari pungutan dana pembangunan sumber manusia. Bantuan kewangan daripada semua bank dalam bentuk moratorium. Rebate untuk penyewaan premis di lapangan terbang. Pelepasan cukai pendapatan peribadi yang berkaitan dengan pelancongan domestik. Pandangan dan cadangan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia diringkaskan seperti berikut. Bantuan kerajaan Malaysia harus menjadi jalan terakhir kerajaan Malaysia untuk mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penggabungan syarikat penerbangan mungkin dipertimbangkan tetapi akan terus dikenakan Undang-Undang Kawalan Penggabungan. Kerajaan Malaysia mempertimbangkan penyelesaian bukan fiskal. Faktor lingkungan makro pemasaran. Faktor lingkungan makro pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu faktor persekitaran ekonomi, faktor teknologi, faktor politik dan yang terakhir faktor sosial dan budaya. Inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menyokong industri penerbangan, menyediakan garis masa yang panjang untuk menyelesaikan aduan dan pengiriman wang, menyediakan perubahan status komunikasi dalam penerbangan untuk berkomunikasi dengan penumpang dan memberi maklumat kepada orang ramai. Kesimpulan, apa yang jelas ialah keadaan ekonomi kali ini berbeza dan jauh lebih mencabar daripada 10 tahun yang lalu. Tetapi hakikatnya keadaan ekonomi kali ini masih boleh ditangani dengan perancangan dan program yang berkesan dan sistematik serta dasar-dasar kerajaan yang sesuai dilancarkan untuk membantu keadaan kecemasan. Diharapkan semua pihak bertindak pantas dan menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan sikap yang lebih komited, optimis dengan memberikan maklum balas yang bijak dan tepat supaya segala masalah negara ini dapat diatasi.